Okey, saya nak kongsikan macam mana kita nak set up mindset yang betul tentang sales. Kena faham bahawa bidang kita dalam takaful ni memang bidang sales. Jadi kita kena jadi orang yang sangat pakar dalam sales, dan kita kena praktis bersungguh-sungguh. Kita kena grab uh, keperluan untuk jadi master dalam sales ni. Apa yang diperlukan sebab untuk kita jadi master dalam sales, kita kena tahu, belajar, praktis bertindak. Kena sentiasa bertindak. Lagi cepat kita bertindak, lagi cepat kita dapat hasil dia. Okay, sales is only a game. Kita kena ada dalam minda kita, sales ni adalah game. I plan to win. Bila kita main satu permainan, mesti kita nak menang. I plan to win. Jadi kita kena merancang untuk menang. Prepare. Planning, prepare and expect to win. Kita mesti jangkakan kita boleh close klien kita tu. Kita present satu, close. Present satu, close. Present satu, close. Ya, sebab kita tahu ia adalah satu permainan. I can convince and influence until they buy. Kita yakin, confident, kita boleh convince dia and influence dia. Kita menarik minat dia sehingga dia membeli. And I am a sales conqueror. Kita adalah sales conqueror. Kita adalah seorang yang boleh menguasai sales tadi. Okey, untuk kita tahu menguasai tadi, kita kena uh, tahu game dia tu macam mana. Pertama, kita kena tahu prospek kita tadi. Prospek, kita panggil prospecting. Kita mengenali prospek kita tadi. Ada ketiga kategori prospek itu. Yang cold lead. Cold lead ni, pertama, cold lead ni orang yang dia tak kenal langsung kita, dan mungkin dia tak berminat langsung dengan takaful contohnya. Yang kedua adalah warm lead, mungkin kenal kita tapi tak rapat, ataupun daripada klien bagi referral pada kita. Yang ketiga, hot lead ni orang yang memang dah ready untuk beli. Okey, dalam tiga kategori ni, paling ramai yang mana? Paling ramai mestilah cold lead, betul tak? Mana orang 90% daripada orang yang tak kenal kita dan tak berminat untuk beli. Mungkin ada 7% sahaja yang kenal kita. Ada 100 orang, mungkin 7 orang je kenal kita. 7% je yang kenal kita. Ataupun daripada referral tadi, sangat rendah dia punya percentage. Dan orang yang sangat, yang dalam ready nak beli ni lagi sangat kurang. Iaitu dalam 100 orang, ada 3 orang je. 3% je. Jadi, nampak tak? Orang prospek tu ramai, tapi kategori dia ada 3. Okay, so kita nak pergi kat mana? Alright, apa yang saya nak share ni adalah kita akan pergi, kita nak cari 3% tu payah, 7% tu tak ramai, tapi kita akan go pada orang yang tak kenal kita dan tak nak beli pun sebelum ni. Kenapa? Kita adalah sales conquer. Kita menguasai game tadi. Kita tahu game dia. Macam mana kita nak masuk? Okay, kita kena tahu people buy from people they trust. Orang ni beli kerana dia percaya. Kepercayaan tu dia datang dengan 4 cara. Pertama, relationship. Adik-beradik kita, kawan-kawan kita, memang tak risaulah, insya-Allah kita boleh close. Mudah untuk kita close. Walaupun kita tak buat presentation sangat pun, dia orang boleh close. Yang kedua adalah karakter. Orang dapat trust ni kerana karakter. Contohnya ustaz. Jadi ustaz cerita, mudah sangat nak close. Tapi kita ni ustaz ke? Alright. Yang ketiga, attitude. Orang ni tengok kita ni, orang ni melihat kita ni dengan seorang yang sangat profesional, berpakaian, kita pandai marketing, kita pandai bercakap, dipercayai, so orang pun refer pada kita. Attitude. Tapi macam mana orang yang langsung tak kenal pada kita ni, dia tak ada hubungan kita, dia tak pernah tahu karakter kita, dia tak pernah tahu attitude kita. Kita attract dengan kaedah
Professional. Okey, professional ni apa maksud dia? Professional ni maksudnya orang ni boleh dipercayai bagaimana? Kerana apa? Kerana pengetahuan dia, kepakaran dia, kehebatan di dalam bidang dia. Jadi dia akan dilihat sebagai seorang yang profesional. Jadi bila orang yang tak kenal, uh, tak tahu tentang kita, tapi dia bila mana dia melihat kita bersikap profesional, automatik dia akan trust pada kita, ya. Biasa saya selalu jumpa orang yang ada adik-beradik dia ejen takaful, dia still ambil dengan kita. Sebab apa? Dia lihat kita sebagai seorang yang lebih profesional. Okay, so kita kena bina yang saya nak highlight kat sini, kan? Kita go pada profesional. Macam mana nak go profesional? Dia ada sales ni, okay, dia ada proses dia. Dia ada proses. Macam kita nak bina sebuah rumah, dia ada proses dia. Daripada kita menilai tanah, kita membina asas dalam tanah tu, kita letak bahan-bahan dia. Dia ada proses dia. Nak masak, nak goreng telur pun kena ada proses dia. Basuh telur, pecahkan telur, letak garam, buka api, letak kuali, letak minyak sikit. Itu proses, semua benda ada proses dia. Jadi kita kena tahu proses dia. Pertama kita proses dia adalah prospecting, iaitu mengenal pasti siapa prospek kita. Jadi orang yang menguasai game dalam sales ni, dia mengenal pasti prospek dia dulu pertama. Sebab apa? Kita kena filter klien kita. Sebab tak semua orang yang mampu beli. Tak semua orang yang mampu beli. Dan mungkin dia mampu beli tapi mungkin dia tak ada authority untuk beli. Jadi kita kena identify prospek kita. Mengenal pasti siapa prospek kita yang betul, supaya kita tak buang masa. Contoh kita nak jumpa, kita close. Jadi kita nak kena qualify dulu prospek kita, identify potential prospek kita. Yang kedua, approach. Bila kita dah identify prospek kita siapa, kita approach lah. Kita call dia untuk jumpa, ataupun kita WhatsApp dia untuk jumpa boleh. Alright. Okay, bila call, kita set masa, tempat, kan, appointment, set date, place. Okay, kalau kita appointment esok, kita call hari ni. Nak appointment esok, kita call hari ni. Okay, pagi esok tu, contohnya kita appointment pukul 9 pagi. Pukul 7.30 kita dah confirm dengan dia. Okay, tuan, confirm ya, kita jumpa dekat sini pukul dia. Tuan confirm ya? Alright. Pukul 10, pukul 12 kita ada appointment. Pukul 9 tu, lagi 2 jam ke, kita dah confirm. Supaya kita, kalau kita dah sampai tempat tu, tiba-tiba dia cancel, kita rugi tak masa kita menunggu? Rugi kan? Jadi kita kena confirm betul-betul tempat dan masa. Yang keempat, bila dah jumpa dia pertama, kita tak kenal dia kan, pertama kita bina repo. Repo ni apa? Repo ni maksudnya dia macam tak ada gap lah antara kita dengan dia. Dia mudah untuk bicara dengan kita, keselesaan dia dengan kita. Macam mana nak bina repo? Pertama, attire, pakaian kita mesti kena sesuai. Mungkin baju kemeja, seluar ataupun kot, kasut hitam. Jadi dia tengok kita sebagai attire kita tu dah memberi markah kepada trust dia. Kedua, dia tengok kita ni energy. Kita tengok masam, kita tak ada energy, lemah, suara kita pun lemah, tak dengar, tak boleh macam tu ya. Energy, kita salam tu kan, Assalamualaikum tuan. Kita smile, tersenyum pada dia. Dia kena senyum, dia tengok, okay. Kemudian acknowledge your prospect, tuan. Acknowledge your prospect ni macam mana? Okay, tuan, daripada mana tadi tu tuan? Daripada pejabat bila sampai tu, terima kasih tuan. Kalau kita pergi kat pejabat dia, kita kata, cantik pejabat tuan. Cantiklah pejabat tuan ni. Wow, tuan manager kat sini ya. Nampak? Kita acknowledge your prospect. Nampak? Repo ni dalam masa 1 minit dia dah boleh, kita dah boleh tackle dia. Tak perlu lama, 1 minit pun dah cukup. Kita dah boleh dah nampak keselesaan. Kalau saya jumpa stranger, orang yang tak kenal ni, saya anggap dia dah kenal lama.
Assalamualaikum, senyum, kita anggap macam dah kenal lama. Apa khabar tuan? Terima kasih tuan sebab sudi jumpa dengan saya. Ni bisnes kat saya, so boleh panggil saya Muhammad. Tuan nama apa ya? Oh, Encik Hakim. Oh, Encik Hakim, manager sini. Hebat lah tuan Encik Hakim. Dah berapa tahun dah kat sini Encik Hakim. Nampak tak? Okay. Kemudian, alright. Bila kita dah bina repo, kita dah nampak signal dia, okay, dia pun dah selesa dengan kita kan. Kita dah selesa dengan dia, dia selesa dengan kita. Itu signal dia. Kita go pada 5. Tuan, saya Muhammad. Tuan boleh panggil saya Muhammad. Saya daripada AI. Saya daripada mana ni? Harus calling untuk kafu ke apa ke? Agensi ni. Daripada agensi sini tuan. Saya adalah ejen full time kat sini tuan. Kita promote diri kita. Okay, nampak tak? Yang keenam, kita interview dia. Boleh tak saya tanya tuan beberapa soalan? Tuan sebelum ni pernah ada takafu tak? Apa pelayanan takafu yang tuan ada? Medical card? Income protection? Okey. Selain tu tuan ada tak buat simpanan? Ada tak buat investment? Tanya. Okay, jadi kita, ataupun paling senang kita bagi satu form yang dah boleh tak tuan isi form ni? Dekat form tu dia dah tulis lah apa plan dia ada, umur dia, berapa nama isteri dia, nama anak dia, berapa orang anak. Ya, tu kita panggil fact finding. Siap-siap dah. Okey, jadi yang ketujuh ni yang go pada profesional tadi, selain yang tadi, yang 1 hingga 6 tadi, dia punya flow dia dan ada markah untuk nampak kita profesional. Tapi yang paling mahal dekat sales concept ni. Sales concept. Ingat kalau kita nak jual pelan takafu, kita jangan sesekali buka pelan takafu. Jangan sesekali buka harga dulu sebelum kita buat sales concept. Okay, kenapa? Sebelum kita menjual, kita kena pastikan orang tu dia faham keperluan dia. Dia faham keperluan dia. Jadi kita akan guna sales concept. Okey. Sales concept ni cara mudah untuk kita sampaikan apa yang diperlukan kepada dia dengan membuat satu gambaran yang dia mudah untuk faham lah. Macam saya ada sediakan 28K presentation nama dia, yang mana 28K presentation ni konsep untuk income protection dan dia sesuai untuk orang yang bekerja makan gaji, orang yang bekerja makan gaji dan orang bisnes. Dan kalau business level yang sederhana, dia sangat sesuai macam tu. Okey, konsep ni sebab apa? Kita nak buka minda dia supaya kalau kita nak tuang air dalam botol yang tertutup, dia akan tumpah. Jadi kita kena buka tudung tu. Bila dia faham dekat konsep tu, dia faham, jadi kita boleh tengok signal dia. Barulah kita open quotation. Okey, so tuan, boleh tak saya bagi tuan, kirakan tuan plan income protection. Baru kita open quotation yang nombor 8 ni. Okey, sales concept ni kena belajar kelas sales concept. Ada skrip dia. Kita kena hafal skrip, kena practice sales concept tu. Banyak sangat sales concept yang ada. 8 barulah kita buka open quotation. Okey, quotation ni biasa kita akan bagi 2 quotation lah. Harga yang sepatutnya, yang paling sesuai dengan dia, dan kedua yang agak rendah sikit supaya dia boleh consider. Dan kita offer dia, kalau tuan tak nak, tak apa, saya bagi dulu open quotation je dulu, boleh? Saya bagi 2 quotation tu tuan. So kita buat open quotation. Okey, bila kita dah buat quotation, dia akan ada handling objection. Jadi handling objection ni bukan apa, dia nak kita clarify apa yang dia tak faham, tak jelas. So kita akan tanya dia, kenapa tuan? Apa yang tuan dah jelas dengan quotation ni, so apa yang tuan rasa tak berapa okey dengan quotation ni? Boleh saya tahu, verify balik. Kemudian kita closing lah. Closing kita guide proses step by step lah. Boleh tak tuan bagi saya nama detail ni, isi detail ni, saya isi key in kan. Okey, kemudian tuan tanda tangan kat sini. Step by step closing. Yang ke-11 kita jangan lupa minta referral.
supaya kita tak terputus lah kita punya bekalan prospek kita. Biasanya klien yang berkualiti dia akan bagi prospek yang kualiti. Okay, so nampak tak bila kita cerita sales konsep semua proses ni, kita adalah nampak profesional, kita akan dilihat sebagai profesional. Trust tu akan datang dengan sendirinya. Kalau kita skip step ni, kita tak prospecting daripada awal, tiba-tiba kita jumpa, kita appointment, kita rugi buang masa. Rupanya dia tak boleh nak ambil dah sebab dia dah ada penyakit, sebab kita tak prospecting awal-awal, ataupun berat badan dia terlampau tinggi, ataupun suami dia tak bagi. Nampak tak? Alright. Kemudian kita ikut step by step ni, satu persatu. Kita tak boleh skip. Kita kena promote dulu. Kadang-kadang kita tiba-tiba kita dah semua nak close, tak nak. Sebab apa? Oh, tadi awak company mana ya? Kenapa awak company ni okey ke tak? Nampak tak? Sebab kita tak promote daripada awal company tadi. Nampak? Sebab kita skip nombor 5 tu, promote yourself. Awak ni je full time ke part time Nampak? Kita dah skip daripada awal. So kita dah skip promote tu, jadi kita dah tak dapat trust dia. Sebab tu jangan skip. Nampak? Promote, interview, tanya, find dia atau isi borang. Nampak? Ikut dia punya step tu. Baru gila kita say konsep. Open quotation, handling objection, closing, barulah kita dapat referral. Right. Jadi kita dah faham macam mana satu proses untuk sales, macam mana ciri-ciri prospek yang ada di sekeliling kita ni. Okay. Dan macam mana mereka boleh ambil takaful kita, macam mana dia mendapat trust tu disebabkan apa. Kita kena identify, kita dah lalui semua tu. Kita yang paling penting selain daripada knowledge adalah action, tindakan. Jadi aktiviti, apa-apa cerita banyak pun tak guna kalau tak ada aktiviti. Macam mana aktiviti kita? Pertama, kita kena buat project 100. Sebagai ejen macam mana pun, ejen baru ke ejen lama, kita kena list down prospek kita yang ada dalam nombor telefon kita. Kita list dulu 100 orang pertama yang prospek yang kita jangka. Dekat lepas kita 100 list down tu, kita buat analisis siapa yang kita sesuai untuk kita appointment. Barulah kita call. Call setiap hari at least 10 number. Biasa bila kita call 10 numbers, kita akan dapat 2 atau 3 appointment. Kita akan dapat 2 atau 3 appointment. Ini selepas kita saring prospek kita tadilah. Okay. Let's say kita dapat 3 appointment. Kita call tak limit daripada 10 lah. 10 tu minimum. Kita call lah sampailah kita dapat 3 appointment esok. Call lagi ni untuk dapat appointment esok. Call lagi esok untuk dapat appointment lusa. Pastikan aktiviti kita ejen setiap hari adalah 3 appointment sehari. Daripada 3 appointment tu kita boleh close 1 case. Normally kita akan close 1. Right. Okay. So 3 presentation kali dengan 20 hari adalah 60 presentation. Jelas kita nak capai impian kita kena clear goals kita. 3 presentation 20 hari bekerja. Selebihnya, hari-hari selebihnya adalah kerja teknikal lah. Mungkin ada requirement, claim ke apa ke, meeting, training kan. Tapi yang kerja kita yang main kita ada 20 hari, 3 presentation. So dalam sebulan kita ada 60 presentation. 60 presentation ni kalau ratio dia 3 ni sebelah 1, kita boleh close 20 case. Ada orang ni memang 60 presentation dia boleh close 40 orang. Dia bergantung lah. Memang ada macam tu ya. Average kita letaklah average 200 lah. Sebenarnya ada orang juga dia target 500, 400, bergantung lah prospek kita. Yang ni saya letak 200 saya. 200 sama 20 orang 200 per case. Average case. Jadi 20 kali 200 lebih kurang 2,400 sebulan. 2,400 ataupun bersama 28,800 FYC every month. Kalau 2,400 ni kali dengan 40% commission, dah bersama sebulan commission kita sebanyak RM960. Nampak tak? Gaji naik RM960. RM960 ni kalau kali dengan 12 bulan adalah 11,520. Nampak tak? Selepas tahun 3 dengan syaratnya 3 visitation per day in 1 year, 240 cases
ataupun bersama dengan 3,345,600 FYC. Kita dapat macam-macam bonus lah. Kalau kita betul-betul buat kerja macam ni 20 hari 3 presentation je. Kadang-kadang 3 presentation tu ambil masa lebih kurang 30 minit dia satu presentation. Average agent kerja satu hari 3 jam je. Ya, average agent kerja satu hari 3 jam sebenarnya. How to train your mind, in your first month, macam mana kita nak train minda kita? Contohnya ejen baru, macam mana nak training? Kita kena train diri kita. Nak jadi expert ni, dia kena train. Dia kena tak datang dengan serta-merta, dia kena train. So dalam minda kita tu, kita kena faham games tu. Sales ni the game. Lagi banyak kita buat, lagi banyak dapat. So nak dapat yang cepat, kita kena buat 100 orang pertama sebagai training kita tu kena buat cepat. Kita kena ada 100 presentation pertama. Close tak close tu nombor 2. Tapi kita go pada 100 presentation. So bila kita presentation pertama, contohnya pada adik, abang, kakak, sepupu, adik-beradik, semua kita cuba 100% 100 prospek pertama kita untuk training. Orang-orang terdekat dulu. Biasanya orang-orang terdekat dulu, kawan dulu, sebelum kita go pada orang yang kita tak kenal. Minta referral kan. So kita training 100 prospek yang pertama. Supaya kita dah mahir, give yourself enough training, bagi kita masa untuk kita mahir. Jangan, kita kena bagi kita kecukupan masa untuk training dan mahir dalam sales. Bagi kita masa sebulan, 2 bulan, bagi kita masa. Jangan rushing sangat. In the first month, try to get 100 rejection first. Pastikan dapat 100 rejection. Tak nak 100 orang. Jangan cari yang tu 100 rejection dulu. Sebelum close dapatkan 100 rejection dulu. Jangan risau. Okey, tak apa, reject. Bila kita dah biasa terima 100 rejection, kita dah immune dengan rejection. Jadi kita dah tak heran dah, tak takut dah untuk jumpa prospek. By do this training, your mind will become more powerful as you can fight fear in sales. Biasanya orang tak boleh buat sales sebab ketakutan dalam sales lah. Jadi tujuan training ni untuk kita fight fear in sales. Okay, so ni ada quote yang sangat powerful. My mind is most powerful weapon. Minda kita di paling, Tuhan cerita minda lah yang paling power sekali. And I must train my mind. Kita mesti train minda kita. Nak weapon senjata ni dia kena asah. Minda kita kena asah. Sales is numbers. Jadi berbalik pada asah ni, kita kena banyak training, banyak membaca buku, banyak mendengar video-video tentang sales training. Macam mana sales konsep, kita mahir, practice sampailah perfect. Okay, sales is numbers game. Sales ni numbers game. Sales number. Bila kita open 300 quotation, kita boleh close 100 quotation. Kita open 1000 quotation, kita close 300 quotation. Kita close 300 cases. Kalau orang tu dia close 1 case, maknanya dia appointment mungkin 2 je, 3 je dia appointment. Tapi kalau dia close 100 case, maknanya dia dah appointment 300 appointment. Dia dah open quotation 300 quotation. Energy is money. Okay, energy is money, speed is profit. Okay, tenaga kita, energy kita ni, diri kita, masa kita, energy kita, kita adalah duit. Bila kita buat banyak, energy kita ni kita salurkan banyak untuk appointment ni, dia akan jadi duit yang banyak. Tapi kalau kita bagi energy sikit, hasilnya pun sikit. Jadi energy is money. Berapa banyak you nak invest energy you? Kalau you invest banyak, maka banyaklah duit you. Energy is money. Speed is profit. Okay, kita boleh invest dalam masa yang panjang, tapi hasilnya memang mungkin kita dapat hasil yang besar tapi lambat. Tapi caranya apa? Speed, kita kena cepat. 100 prospek tu sebulan. Appointment 100 pertama, rejection pertama sebulan. Jadi kita cepat belajar rejection. Kita cepat mahir dalam presentation. Kita cepat mahir dalam sales concept. Kita cepat mahir untuk train orang. Sebab apa? Speed is profit. Bila kita buat cepat, kita cepat dapat, cepat belajar, dan kita cepat immune dengan rejection semua tu, halangan semua tu. Jadi speed is profit. Ada orang agent yang boleh buat 100 klien dalam masa 100 hari dah dapat 100 klien.
300,000 FYAC dalam masa 6 bulan. Ada yang dalam masa 2 bulan pun ada. Ya? Alright. Yes. Energy is money, speed is profit. Good luck. Dah faham, laksanakan, bertindak. Mahirkan, belajar sampai master in sales.